أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia ini dapat sama-sama kita berada di rumah Allah yang mulia ini sementara menantikan masuknya salat fardhu isya. Kita duduk sebentar untuk mendengar-dengar sesuatu daripada kalam Allah yang pasti di dalamnya mengandungi banyak kebaikan, pengajaran yang berguna buat kita. Pada malam ini saya tidak akan mengambil masa yang panjang sebab kita masih lagi berada dalam bulan Syawal. Tuan-tuan mungkin ada banyak lagi rumah yang belum diziarahi. Jadi kuliah kita pendek-pendek cukuplah ya. Masuk waktu isyak kita berhenti. Saya pun lepas ni ada satu rumah lagi nak pergi. Jadi nanti bila masuk Zulqa'dah kita pulun betul-betul insya-Allah. Tapi kalau kuliah malam ni nampak semua berminat, kita sambung lagi 1 jam jadi 2 jam. Kuliah kita pada malam ini insya-Allah hanya nak bincangkan satu ayat saja daripada 3665 ayat. Satu ayat aja. Ya. Ayat tersebut yang saya nak ambil ialah dari surah An-Nisa ayat 58. Di mana dalam ayat ini terkandung sejarah yang perlu kita ketahui, yang mana daripada sejarah itu dapat kita ambil pengajaran yang cukup banyak. Pada ayat yang ke-58 surah An-Nisa Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl innallaha ni'ma ya'idzukum bih innallaha kana sami'an basira. Sadaqallahul azim. Apa terjemahan ayat ini? Secara harfiahnya terjemahannya ialah innallaha, sesungguhnya Allah, ya'murukum, menyuruhlah ia akan kamu, an tu'addul amanati ila ahliha, menyuruh ia akan kamu akan bahawa memulangkanlah oleh kamu akan segala amanah-amanah, hak milik kepada ahlinya, kepada tuannya. Wa idza hakamtum bainan nas, dan apabila kamu berhukum antara sesama manusia, antahkumu bil adl, hendaklah kamu berhukum dengan adil.
innallaha ni'imma ya'idzukum bih, sesungguhnya Allah itu ya sebaik-baik pemberi nasihat kepada kamu. Innallaha kana sami'an basira, sesungguhnya Allah adalah iaitu Tuhan yang sangat mendengar dan Tuhan yang sangat melihat. Nah, itulah terjemahan secara harfiah ayat 58 surah An-Nisa yang kita baca sebentar tadi. Ayat ini tuan-tuan mempunyai sebab nuzul yang sangat penting untuk kita pelajari. Apa sebab turun ayat ini? Apa peristiwa di sebalik turunnya ayat ini? Ya. Peristiwanya ialah ayat ini turun ketika Nabi SAW berada di dalam Kaabah. Ya, Nabi berada di dalam Kaabah. Selepas Nabi tunaikan solat sunat 2 rakaat dalam Kaabah, ayat ini turun. Tak kepelik tu, Nabi solat sunat dalam Kaabah, tiba-tiba turun satu ayat yang perintahkan supaya Nabi pulangkan balik hak milik orang kepada tuannya. Jadi pening kepala kita nak mikirkan apa kaitannya. Ya, rupanya tuan-tuan, ayat tersebut mempunyai sejarah yang perlu diketahui sebelum ia turun. Di Mekah ini, sejak daripada zaman dahulu ketika orang-orang Arab ni dia bergaduh sama-sama dia. Ni ketika Nabi kita belum lahir lagi ni. Ni zaman datuk-datuk Nabi dulu-dulu. Zaman Qusay bin Kilab, ya. Itu zaman di mana orang-orang Arab ni bergaduh sama sendiri. Lalu datanglah salah seorang datuk Nabi, Qusay bin Kilab ini. Dia telah berjaya menyatu padukan orang-orang Arab yang berselisih faham. Jadi salah satu cara dia menyatu padukan orang-orang Arab yang berselisih faham ni ialah dengan memberikan kepada mereka tugas-tugas tertentu, yang mana tugas tertentu itu akan menaikkan derajat dia di mata manusia. Ya. Jadi tugas apa? Tugas menguruskan Masjidil Haram, tugas mengurus Kaabah. Jadi Bani Hashim, iaitu keluarga Nabi SAW, telah diberikan tugas as-siqayah. Siqayah ni apa dia? Tugas memberi minum dan memberi makan orang-orang yang datang ke Mekah. Orang datang Kaabah tu pergi buat tawaf. Bila dia dahaga, keluarga Nabi lah, Bani Hashim, yang akan bagi minum. Mereka akan sediakan makanan untuk jemaah-jemaah haji ni. Itu tugas Bani Hashim. Ini tugas mulia. Bila mereka buat tugas itu, menjadi satu kebanggaan kepada mereka. Jadi Bani Hashim puas hati, aku dah dapat tugas ini, alhamdulillah. Ya, salah seorang daripada orang dia, contoh hari ni jadi menteri lah. Menteri tu, jadi dia orang puas hati, tak nak gaduh lah. Ada satu lagi kabilah namanya Bani Syaibah. Bani Syaibah ini dia satu kabilah yang ahli-ahli perang banyak di dalamnya. Dia ada banyak ahli-ahli perang. Orang-orang yang debek-debek ni duduk dalam Bani Syaibah. Jadi supaya nak jinakkan mereka ini, apa dia buat? Diberikan kepada mereka satu tugas yang mulia juga. Kalau mereka buat tugas itu akan menaikkan nama mereka. Apa tugas dia? Tugas dia menjaga anak kunci Kaabah, menjaga kelambu Kaabah. Itu tugas Bani Syaibah ni. Ya. Jadi tugas tu diberi, Bani Syaibah pun bersetuju, dan mereka tidak bergaduh lagi. Jadi sejak daripada hari pembagian tugas itu, orang-orang Arab dapat hidup aman damai. Tidak ada siapa yang ambil tugas orang lain. Masing-masing buat tugas dia sendiri. Masing-masing dipandang mulia.
Sehinggalah zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi nabi. Masa Nabi kita berdakwah di Mekah, di awal-awal dakwah, ketika orang Islam sikit, ketika dakwah dia ditentang oleh Abu Jahal, Abu Lahab, kunci Kaabah itu berada di tangan seorang lelaki bernama Uthman bin Talhah. Kunci Kaabah itu berada di tangan seorang lelaki bernama Uthman bin Talhah. Ya, dia ni daripada anak cucu Bani Syaibah. Uthman bin Talhah ni dia buka Kaabah tu, oleh kerana kunci ada kat tangan dia. Dia buka hari Senin, hari Khamis dia buka. Bila dia buka, orang boleh masuk lah. Masuk. Masa tu mereka masuk dalam Kaabah bukan solat. Mana ada solat masa tu? Mereka masuk buat benda syirik lah. Dalam Kaabah tu ada patung. Dalam Kaabah tu ada gambar Nabi Ibrahim, katanya gambar Nabi Ismail. Ada berhala. Mereka masuk Kaabah untuk buat benda syirik. Satu hari ketika Uthman bin Talhah dia buka pintu Kaabah, orang-orang Arab musyrikin masuk. Nabi kita pun ambil peluang lah nak masuk, tetapi Uthman bin Talhah menyekat Nabi, tak bagi dia masuk. Engkau tak boleh masuk. Sebab apa tak boleh masuk? Sebab tak sama agama. Jadi Nabi pun ketika itu terkilanlah dia. Bila Nabi kita terkilan, Nabi kita mengungkapkan satu kata-kata. Yang kata-kata ini diingat oleh Uthman bin Talhah. Apa kata Nabi? Suatu hari nanti kunci Kaabah ini akan berada di tangan aku. Pada hari itu aku akan serahkan kepada orang yang aku kehendaki. Ya. Nabi kata kepada mereka, kepada Uthman bin Talhah yang tak bagi dia masuk tu, kamu ingat-ingat sikit. Hari ni aku lemah, tak apa. Aku nak masuk Kaabah pun kamu tak bagi. Orang lain boleh masuk, tapi aku tak boleh masuk. Tak apa. Tapi kamu kena ingat, satu hari nanti kunci Kaabah ni akan berada di tangan aku. Bila dia berada di tangan aku akan berikan hanya kepada orang yang aku kehendaki. Uthman bin Talhah pun bimbang juga tu. Itu, walaupun masa tu Islam tak berapa kuat lagi, tapi dia bimbang juga. Lalu Nabi pun tak masuk lah. Tak masuk. Ya. Jadi sampailah akhirnya Nabi berhijrah ke Madinah, tak dapat masuk. Sebab apa? Sebab kunci Kaabah dijaga oleh Bani Syaibah yang musyrik, yang tidak menyembah Allah tetapi menyengutukan Allah. Sampai Nabi berhijrah tak dapat masuk. Selepas Nabi berhijrah ke Madinah, 8 tahun Nabi membina kekuatan Islam di Madinah. 8 tahun Nabi bina. Ketika itu umat Islam mendapat kekuatan ketenteraan yang sangat hebat. Dalam perang Badar menang, ya, perang Badar Nabi menang. Perang Uhud kalahlah sikit, tapi dalam beberapa peperangan yang diaturkan selepas itu Nabi menang. Orang Islam menjadi semakin ramai, kekuatan tentera Islam menjadi semakin kuat. Ya, sehingga kan Nabi SAW pada tahun 8 Hijrah telah berjaya membawa tentera Islam yang berjumlah 10,000 orang untuk masuk ke Mekah dan menawan kota Mekah habis-habisan. Dalam masa 8 tahun saja Nabi berhijrah, dia sudah berjaya membina kekuatan tentera yang begitu hebat. 10,000 orang. Ya, 10,000 orang tentera. Bayangkan tuan-tuan, ketika perang Badar orang Islam berapa orang? 313. Daripada perang Badar, jarak antara perang Badar kepada Nabi serang kota Mekah ni 8 tahun je. Dalam masa 8 tahun Nabi berjaya mengumpul 10,000 orang tentera. Bayangkan satu perbezaan yang sangat takjub, bagaimana Nabi begitu cepat membina kekuatan. Inilah kebijaksanaan Nabi dalam mentadbir, itu. Sebab itu dalam pentadbiran ini,
kena cari orang yang bijak mentadbir, ya. Kalau janggut dia panjang macam saya, serban saya besar tapi tak bijak mentadbir, jangan bagi dia mentadbir, ranap nanti. Ya tu. Ya. Jangan bagi, hancur. Nabi kita serban besar, jubah panjang, janggut panjang, dan dia pandai mentadbir. Orang macam ni kita bagi. Dalam masa 8 tahun tuan-tuan, perang Badar 300, orang Islam 313. Selepas 8 tahun Nabi bawa tentera Islam pergi Mekah, serang kota Mekah 10,000 orang. Bukan sikit penambahan dia tu. Ini kebijaksanaan dalam pentadbiran. Nah, nampak tu? Ya. Jadi Nabi datang tuan-tuan dengan 10,000 tentera, datang ke kota Mekah dengan segala teknik-teknik ketenteraan yang saya rasa tak boleh saya sebutkan dekat sini, nanti menjadi panjang ceramah ni. Pendek cerita, kota Mekah tu Nabi dapat tawan. Nabi tawan habis. Bila dapat tawan habis tu tuan-tuan, apa Nabi buat? Nabi buat beberapa perkara. Yang pertama, runtuhkan segala berhala-berhala yang ada depan Kaabah. Ya, ada 360 ekor berhala depan Kaabah tu. Macam mana dia orang tawaf pun tak tahulah, punya banyak berhala depan Kaabah tu. Nabi kata ratakan semua, runtuhkan semua Kaabah ni. Habis Kaabah dekat tanah, Nabi tengok atas Kaabah pula. Atas Kaabah pun ada berhala. Nabi kata bila engkau panjat Kaabah, runtuh berhala atas Kaabah tu. Runtuh habis. Ya. Jadi Nabi pun runtuhkan semua berhala-berhala tersebut. Ada satu lagi tempat Nabi nak runtuhkan berhala. Kat mana? Dekat dalam Kaabah. Dalam Kaabah nak runtuh macam mana ni? Ya. Jadi lepas Nabi runtuhkan Kaabah, runtuhkan Kaabah pula. Runtuhkan apa? Berhala-berhala di luar tu, Nabi pun naik unta dia. Dia tawaf 7 kali depan Kaabah. Nabi tawaf pakai unta. Ya tu, zaman tu boleh lah. Sekarang ni zaman jangan tuan-tuan buat motosikal pula dalam tu. Itu zaman Nabi tu, Nabi tawaf pakai unta. Unta ni nama Qaswa. Dia tawaf 7 kali, labbaik Allahumma labbaik tu, tawaf 7 kali. Sampai di akhir dia istilam dekat Hajarul Aswad. Istilam. Kemudian Nabi pun turun, dia kata aku nak masuk dalam Kaabah. Bila nak masuk dalam Kaabah, didapati pintu Kaabah tu kunci, tak boleh masuk. Nabi kata pergi cari anak kunci dia. Siapa pegang anak kunci ni? Siapa pegang? Uthman bin Talha. Uthman bin Talha yang pegang anak kunci ni. Mana Uthman? Dia orang pun carilah. Uthman masa tu dia musyrik. Dia yang tak bagi Nabi masuk Kaabah dulu. Nabi kata cari Uthman ni, minta anak kunci dekat dia. Kita nak masuk Kaabah, nak runtuhkan berhala dalam Kaabah ni. Jumpa dengan Uthman bin Talha. Mana anak kunci Kaabah Uthman? Sayyidina Ali lah jumpa. Sebab Sayyidina Ali ni dia lain macam sikit. Ya. Mana kunci Kaabah Uthman? Uthman kata aku takkan bagi pada sesiapa. Tak ada, aku takkan bagi. Kalau kau nak juga, pergi jumpa mak aku. Mereka pun jumpa mak Uthman ni. Makcik, mana kunci Kaabah makcik? Dia kata aku takkan bagi. Ini kunci Kaabah, pusaka keluarga kami, kami takkan bagi. Habis itu Rasulullah nak masuk dalam. Sekarang ni Islam dah menang, kamu di pihak yang kalah. Serah je lah anak kunci tu, apa pula tak nak bagi pula. Dia kata no way. Kami takkan serahkan anak kunci ni. Ya. Bila dia kata gitu tuan-tuan, Sayyidina Ali naik angin satu badan. Absang kau degil pula ni. Kami datang, kami boleh rampas sebab kami dah menang, kamu yang kalah. Kami boleh rampas tapi kami tak nak rampas, kami minta dengan baik. Mana anak kunci Kaabah? Bila dia tak nak bagi tuan-tuan, Sayyidina Ali terpaksa gunakan sedikit kekerasan. Nak kerahlah, bagi juga. Tak bagi, dia rampas. Bila rampas, dia bawa jumpa Nabi. Ya Rasulullah, ni anak kunci Kaabah, sila. Nabi tak tahu yang Sayyidina Ali telah berkasar dengan pemilik kunci Kaabah tu. Nabi pun buka lah. Bila buka, masuk ke dalam.
Bila Nabi masuk dalam Kaabah tu, terus dia kunci dari dalam, kunci terus. Para ulama tafsir kata sebab apa Nabi kunci? Sebab tak mau ramai orang masuk. Itu. Sebab kalau dibuka tu ramai nak masuknya. Kalau saya ada, saya nak masuk sekali. Tahu tak, kali pertama masuk, Nabi masuk, dia kunci dalam tu, adalah 3-4 orang sahabat-sahabat besar. Diruntuhkan berhala, dikoyak semua gambar-gambar dalam Kaabah tu, gambar Nabi Ibrahim pun ada kata orang. Ya, diruntuh, dibuka semua, dah bersih dalam tu. Nabi pun sembahyang 2 rakaat. Masa Nabi sembahyang 2 rakaat tu lah tuan-tuan, turun ayat ni. Lepas Nabi bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Jibril turun dalam Kaabah. Apa kata Allah? Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruhlah ia akan kamu supaya memulangkan hak kepada ahlinya. Nabi terkejut. Aku ada rampas hak orang ke? Itu. Aku duduk dalam Kaabah ni, apa dosa aku? Aku tak ada buat salah. Tapi ayat ni menegur Nabi. Tolong pulangkan hak orang kepada pemilik dia. Nabi tanya, Lili apa benda? Dia kata, tadi aku rampas anak kunci ni ya Rasulullah, daripada Osman, sebab dia degil tak nak bagi, aku rampas lah. Bila Saidina Ali buat begitu tuan-tuan, walaupun kepada orang yang bukan Islam, turun ayat dari langit tegur, hei, jangan rampas hak orang. Walaupun tujuan kamu tu baik nak runtuhkan berhala dalam Kaabah, walaupun tujuan kamu baik nak solat 2 rakaat dalam Kaabah, tapi jangan biadab dengan pemilik dia. Keturunan dia telah diberi hak untuk memegang kunci Kaabah, walaupun dia musyrik, mesti minta dengan baik, jangan dirampas-rampas. Itu hak dia. Allah tegur. Padahal pemilik kunci Kaabah itu bukan orang Islam, orang musyrik. Tetapi inilah dia keadilan Islam. Inilah dia keadilan Islam. Tak boleh kita merampas hak orang. Buat pakatan itu, buat pakatan ini nak merampas, mana boleh yo. Buat cara betul, minta elok-elok, ikut prosedur, jangan dirampas macam tu. Allah kata Ali, pulangkan balik anak kunci tu. Barulah Rasulullah faham, la ilaha illallah, rupanya kamu rampas anak kunci ni Ali. Oi, ya Rasulullah. Sebab dia degil tak nak bagi, aku rampas lah. Nabi kata, kamu pergi jumpa balik dengan Utsman bin Talhah, bawa anak kunci ni pergi jumpa dia balik, pulangkan balik. Sayyidina Ali pun bawa anak kunci ni tuan jumpa Utsman. Utsman kata, ada apa kau datang aku? Nak apa lagi? Aku dah bagi kunci Kaabah, kau nak apa lagi? Aku datang ni nak pulangkan anak kunci ni pada kamu. Tapi pada masa tu Sayyidina Ali guna ayat yang paling lembut sekali. Itu dah tak kasar macam mula-mula, lembut ayat dia. Nah lah, ni anak kunci ni kamu punya, ambillah. Aku minta maaf lah tadi berkasar dengan kamu. Utsman bin Talhah ni kata, peliknya kamu ni, tadi bukan main kasar kamu dengan aku. Kamu rampas anak kunci Kaabah ni daripada aku, sekarang ni kamu jadi lembut balik, ni apa pasal ni? Jadi bersopan santun sangat ni, apa pasal? Dia kata, perbuatan aku tadi telah ditegur oleh Allah. Jibril turun bawa ayat dalam Kaabah, tegur kami kerana kami telah merampas anak kunci ini dengan kasar daripada kamu, sedangkan ini adalah hak kamu. Kami orang Islam tak dibenarkan berbuat demikian. Maka ambillah kunci ini semula. Kata Utsman bin Talhah, mana Muhammad? Aku nak pergi jumpa Nabi kamu. Sayyidina Ali membawa dia jumpa Rasulullah. Kunci tersebut diberi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ni kunci, dia tak nak terima lagi nak jumpa kau. Kata Rasulullah, Utsman, mai sini. Ini anak kunci ni aku nak bagi pada kau.
Kata Uthman, ya Muhammad, masa tu dia belum masuk Islam lagi. Dulu masa aku tak bagi engkau masuk Kaabah ni, aku masih ingat lagi engkau kata satu hari nanti kunci ni akan dapat ke tangan kau dan kau akan beri pada orang yang kau nak bagi. Sekarang ni kau nak bagi kunci ni kepada siapa wahai Muhammad? Aku bukan satu agama dengan kau, aku bukan orang Islam. Engkau kata nak bagi anak kunci ni kepada orang yang kau nak bagi. Nabi kata, orang yang aku maksudkan itu ialah engkau lah, ambil anak kunci ni. Uthman kata, aku ni bukan Islam, sekarang ni engkau menang. Dah, Allah suruh aku pulangkan balik anak kunci ni pada engkau. Dan Nabi sebut satu ungkapan yang dicatat oleh sejarah. Apa kata Nabi? Innaha khalidatan talidatan lak. Anak kunci ini akan kekal buat selama-lamanya di tangan engkau. Tidak ada siapa pun yang merampas anak kunci Kaabah ni daripada engkau, melainkan orang itu adalah orang yang zalim. Sebab itu anak kunci Kaabah, tuan-tuan, sampai hari ini tak ada siapa yang berani rampas. Dia masih lagi berada di tangan anak cucu cicit Uthman bin Talha sampai hari ini. Kita boleh tengok dalam YouTube, seorang laki-laki tua dia pegang anak kunci Kaabah, itu keturunan Uthman bin Talha. Tak ada siapa yang berani ambil, sebab Nabi kata siapa yang ambil rampas anak kunci ni daripada engkau, dia itu orang yang zalim. Dalam riwayat yang lain kata dia itu adalah orang yang kafir. Tak ada siapa berani ambil. Jadi bila anak kunci itu diserahkan kepada dia, sebab wahyu turun supaya kembalikan balik, walaupun dia bukan Islam, tapi itu hak dia. Ketika itu Uthman bin Talha tergerak hati dia, terbuka pintu hati dia untuk menerima Islam. Dia melihat keadilan di dalam Islam itu. Macam mana aku orang yang kalah boleh dilayan dengan begitu baik oleh orang yang menang, padahal kamu boleh rampas anak kunci ini daripada aku, tapi kamu datang minta. Bila kamu dah ambil, kamu kembalikan balik kepada aku kerana ditegur oleh Tuhan kamu. Ini agama apa ni? Wahai Muhammad, aku ingin menjadi salah seorang daripada pengikutmu. Maka di hari itu, tuan-tuan, Uthman bin Talha memeluk Islam, mengucap 2 kalimah syahadah. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, daripada kisah ini kita dapat melihat pengajaran yang cukup banyak. Allah kata apa? Innallaha ya'murukum, Allah Ta'ala menyuruh kamu, antu addul amanati ila aliya, bahawa kamu tunaikan amanah-amanah, berikan hak-hak orang kepada pemilik-pemiliknya. Wa idza hakamtum bainan nas, dan apabila kamu berhukum antara sesama manusia, antahkumu bil adl, hendaklah kamu berhukum dengan keadilan, jangan bawa zalim dalam menghukum seseorang. Jadi Nabi bertindak bagi menegakkan keadilan. Sebab itu dipulangkan balik anak kunci itu kepada Uthman bin Talha. Allah kata apa? Innallaha ni'imma ya'idzukum bih. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu, dia memberi nasihat yang sebaik-baiknya kepada kamu. Ialah kita sebagai orang menang, takkan kita nak beralah dengan orang yang kalah. Tapi Allah kata tak boleh, jangan buat begitu. Itu hak dia, pulangkan balik. Dengarlah nasihat aku ni. Walaupun hati perut kamu tak puas hati, dengar nasihat aku. Nasihat aku adalah nasihat yang paling baik. Pulangkan balik anak kunci itu. Jadi Nabi SAW percaya, tuan-tuan, bahawa apa yang Allah Ta'ala titahkan itu, itulah nasihat yang paling baik. Sebab itu dia serahkan balik anak kunci itu kepada Uthman bin Talha. Dan ia menjadi asbab untuk Uthman bin Talha memeluk Islam dan diikuti oleh pengikut-pengikut dia yang lain, menjadi orang Islam sampailah ke hari ini. Ya, Uthman bin Talha ini, tuan-tuan, dah terlanjur kita bercerita tentang sejarah anak kunci Kaabah di tangan beliau.
suka cerita saya nak ceritakan sedikit tentang riwayat hidup dia sebelum dia masuk Islam. Dia ni memang orang yang tak suka Islam. Ya, dia tak suka Islam. Sebab tu dia tak bagi Nabi kita masuk Kaabah masa zaman dia memerintah dulu. Dia tak bagi. Dia tak suka Islam, dia benci Islam. Satu hari bila orang Islam teruk kena tekan dekat Mekah tu kan, Allah Ta'ala perintahkan orang Islam berhijrah ke Madinah. Maka ramailah orang Islam berhijrah ke Madinah. Ya, Rasulullah berhijrah, Sayyidina Abu Bakar berhijrah, termasuklah seorang lelaki bernama Abu Salamah. Abu Salamah ni ada seorang isteri bernama Ummu Salamah. Ini sepasang suami isteri yang hidup bahagia, yang ikut Islam. Cuma masa hijrah itu berlaku, Ummu Salamah ni sedang syarat mengandung. Jadi Abu Salamah kata, kamu mah tak payahlah hijrah dengan aku dulu, kamu bersalin elok-elok, besok bila budak ni kamu dah lepas pantang, nanti baru kamu hijrah ke sana. Ibarat gitulah kalau kita orang Melayu ni. Walaupun orang Arab di mana ada pantang-pantang, betul tak? Dia lahir anak hari ni, besok dia kerja lah. Jadi Abu Salamah ni dia berhijrah lah dulu. Dia berhijrah dulu. Ummu Salamah lahirkan anak di Mekah. Bila tengok budak tu dah, baby tu dah bertenaga sikit, dia pun dah sihat sikit, dia pun cuba berhijrah ke Madinah. Masa tu kalau berhijrah ke Madinah ni pasti akan dilarang oleh Abu Jahal. Abu Jahal tak bagi. Sebab itu kita tengok dalam sejarah hijrah, banyak sahabat-sahabat yang disekat tak bagi berhijrah. Macam Sayyidina Suhaib Ar-Rumi, dia berhijrah ke Madinah tu, dia bawa harta dia dalam buntil. Ya, duit dia, emas perak dia bawa, tiba-tiba tengah jalan terserempak dengan Abu Jahal, dia rampas habis semuanya. Baru dia benarkan hijrah ke Madinah. Ya. Jadi Ummu Salamah ni juga dia nak berhijrah ke Madinah. Suasana bahaya, tetapi dia nak juga berhijrah ke Madinah. Suami dah sampai ke Madinah dah. Dia hanya dengan baby dia je. Dengan dia menyelinap masuk tempat-tempat yang susah dikesan, sehinggalah dia sampai di hujung bandar Mekah tu, masuk ke Tanim. Tanim hari ni tempat kita niat ihram tu, dia berada di tanah halal. Ya. Bila sampai di Tanim tu, dia dah keluar, dah jauh daripada kawasan perumahan orang-orang Quraisy. Dia rasa dia selamat dah, dan dia nak teruskan perjalanan. Dalam perjalanan dia terserempak dengan Utsman bin Talhah, penjaga anak kunci Kaabah yang bencikan Rasulullah, penjaga kunci Kaabah yang tak suka Islam. Dia tanya, kamu Ummu Salamah nak pergi mana? Aku nak berhijrah ke Madinah lah, ikut suami aku, ikut Rasul aku. Agak-agaknya tuan-tuan, apa Utsman bin Talhah buat? Nabi nak masuk Kaabah, dia tak bagi. Tiba-tiba dia jumpa Ummu Salamah. Ummu Salamah ni pula tuan-tuan, dia bukan sebarang wanita. Dia bukan wanita biasa. Dia ni, kalau hari ni lah kita buat perbandingan, dia dengan Nelopa tu 7 kali cantik pada Nelopa. Kenal Nelopa Haji? Imam takkan tak kenal, Mam. Betul? Kan lawa orangnya tu, betul tak? Ummu Salamah ni saya boleh kata dia 7 kali lebih cantik pada Nelopa tu. Tiba-tiba dia seorang diri di tengah padang pasir, terserempak dengan seorang lelaki yang anti Islam. Agaknya apa dia akan buat pada wanita ini? Boleh bayangkan, betul tak? Tetapi itulah dia hati seorang lelaki. Orang Arab ni tuan-tuan, dia bukan macam Melayu. Melayu banyak makan bubur, betul? Jadi badan kita sejuk, mereka makan kambing, badan panas bergelora. Kalau dia jumpa perempuan tengah-tengah padang pasir itu, memang lembik lah tuan-tuan. Ghalibnya begitulah, ghalibnya begitu. Nak pula 7 kali cantik daripada Nelopa ni, lagilah tuan-tuan. Ya. Dia tengok Ummu Salamah tu, kamu nak pergi mana? Aku nak berhijrah ke Madinah. Dia kata,
Bahaya tu kamu nak pergi sana seorang-seorang. Mekah Madinah ni bukan dekat mah, oi. Berapa kilometer kan? 3 ke 400 je ya. Jauh tu, sini ke Kelantan tu. InsyaAllah. Azan dulu. Panjang juga. Allahu Akbar. Kita sambung sikit saja lagi. Jadi bila Uthman bin Talha tengok Ummu Salamah seorang diri dengan baby dia nak hijrah, apa kata Uthman? Madinah tu jauh, oleh itu marilah aku hantarkan kau berhijrah ke sana. Itu satu benda yang tak terfikir dek kita. Seorang laki-laki yang tak suka Islam, tapi dia nak bantu orang Islam berhijrah ke Madinah. Padahal dasar yang dibuat oleh Quraisy Mekah ialah menghalang sesiapa saja berhijrah ke Madinah. Lalu dia temankan, kata Ummu Salamah, Uthman bin Talha merendahkan unta dia dan dia suruh Ummu Salamah naik ke atas unta, duduk dalam segeduk tu. Segeduk tu rumah yang ada dekat atas unta tu. Kamu duduk dalam tu diam-diam, biar aku tarik. Tuan-tuan, tarik unta daripada Mekah ke Madinah ni ibarat tarik unta daripada Shah Alam ke Kelantan lah.
Bukan dekat. Nak lalu bentung, nak lalu raup, masuk. Oi ya Allah, saya rasa baru sampai Gombak patah dah kita. Osman bin Talha dia tarik unta tu sampai ke Madinah, dia tarik. Bila tiba waktu malam, kata Ummu Salamah, dia nyalakan unggun api, dia letak aku kat situ, dia duduk jauh. Dan masa dia turunkan unta, aku nak turun daripada unta tu, dia tak pandang pun muka aku, dia pandang tempat lain. Aku turun duduk baru dia pergi. Dan dia jaga bermalam, dia tak tidur malam, jaga aku supaya aku tidak dikacau oleh binatang buas. Osman bin Talha bukan orang Islam, dia kafir. Tapi macam mana dia boleh tolong orang Islam berhijrah ke Madinah? Kita nak tafsirkan apa? Boleh tak kita kata itu ada udang di sebalik mi lah tu? Kalau ada udang di sebalik mi, awal-awal lagi dia dah ceroboh dah Ummu Salamah. Kita boleh kata itu ada udang sebalik mi lah tu, dia nak Kristian dengan orang lah tu. Dia bukan Kristian dia. Dia ada sifat kemanusiaan. Orang kafir ni, dia tak ada iman dia mana ada. Tapi dia ada sifat kemanusiaan. Dia tengok ini wanita yang lemah, dia nak cari suami dia. Aku sebagai lelaki yang budiman kena tolong dia. Ummu Salamah ni tuan-tuan, bila dia sampai dekat Madinah, Osman bin Talha dia tak masuk Madinah. Dia kata, itu Madinah, kamu teruskan perjalanan, suami kamu dari sana. Aku setakat ni aja. Dia pun baliklah ke Mekah. Kalau orang Islam pun belum tentu lagi nak buat macam tu tuan-tuan. Kalau buat pun kita kira 1 kilometer bayar RM20 jadilah. Ada. Ini 300 dekat 400 kilometer, 25 kali 400, berapa dapat tu? Kenyang kita. Sebulan tak payah menarik taksi. Osman bin Talha free of charge, tak ambil apa-apa, dan dia tak usik pun Ummu Salamah walaupun sedikit. Ummu Salamah ni tuan-tuan, dia sampai Madinah, dia jumpa suami dia. Tapi suami dia umur tak panjang, syahid dalam peperangan. Jadi Ummu Salamah ni, dipendekkan cerita, akhir sekali dia jadi isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bila Ummu Salamah jadi isteri kepada Rasulullah, dia cerita kepada Rasulullah apa yang saya ceritakan kepada tuan-tuan tadi. Bagaimana akhlak Osman bin Talha ini, seorang lelaki budiman yang jaga maruah seorang wanita, tak diusiknya walaupun di tengah-tengah padang pasir itu. Sehingga kan Ummu Salamah ni tuan-tuan, dia puji Osman bin Talha di hadapan Nabi. Dia kata apa? Akramur rajul Osman bin Talha. Semulia-mulia lelaki yang aku kenal ialah Osman bin Talha. Sebab apa? Sebab dia ada peluang nak usik aku, tapi dia tak usik. Pandang pun dia tak nak. Dia sanggup jalan kaki beratus kilometer nak hantar aku ke Madinah. Padahal dia berlainan agama, aku berlainan agama. Dia puji Osman depan Nabi. Nabi tak marah. Tahu? Saya belum tentu lagi tuan-tuan, belum tentu lagi. Kalau isi saya puji lelaki lain depan saya, belum tentu lagi. Sebab saya rasa saya the best. Tapi kalau dia puji juga, belum tentu. Setakat ni dia tak berani lagi lah. Tapi try tengoklah. Tapi Ummu Salamah dia puji Osman bin Talha depan Nabi. Nabi tak cakap apa, Nabi diam aja. Menunjukkan Nabi setuju. Sebab apa? Sebab Nabi tahu bukan semua orang laki-laki boleh buat macam tu. Nabi tahu walaupun dia bukan Islam, tapi dia tolong Islam. Sebab itu kita orang Islam, janganlah selalu bersangka jahat dengan orang yang bukan Islam apabila orang bukan Islam tu buat baik dengan kita. Itu. Bukankah ada satu hadis Nabi kata apa? Innallaha la yu'ayyidu hadzal din bi rajulin fajir. Sesungguhnya Allah Ta'ala menghendaki bahawa Islam ini, sesungguhnya Allah Ta'ala memuliakan Islam ini, sesungguhnya Allah Ta'ala memenangkan Islam ini dengan jasa seorang lelaki yang kafir. Ini hadis Nabi.
Mana Islam ini menang bukan saja sumbangan daripada orang-orang Islam yang gigih, bukan saja sumbangan daripada ulama-ulama Islam yang hebat, tetapi ada juga di celah-celah itu sumbangan-sumbangan yang dibuat oleh lelaki-lelaki yang tidak Islam tetapi dia menolong Islam. Ya. Lalu Nabi terima. Nabi kata baguslah tu, baguslah. Nabi tak adalah kata kamu percayalah sangat ke dia, itu ada udang di sebalik mi lah tu, kamu tak tahu. Tu. Tak, Nabi tak ajar kita. Nabi dia baca ikut zahir. Sekalipun dia bukan Islam, bila dia bantu Islam, bagus kerja dia, alhamdulillah. Ini yang diajar oleh Nabi. Bahkan dalam sejarah Islam kita tengok banyak orang-orang bukan Islam yang bantu perjuangan Islam. Yang banyak. Bukan dia seorang Saidina apa ni, Saidina pula Abu Talib, bapa saudara Nabi, bukan orang Islam. Dia bantu Islam, dia tolong Islam, tapi dia mati kafir. Bukan dia seorang lagi, banyak lagi orang bukan Islam yang lain, ya, yang menolong untuk memenangkan Islam, tetapi mereka tak ada rezeki, tak dapat hidayah, mati dalam keadaan musyrik. Nampak macam mana? Ya. Jadi begitulah yang terjadi kepada Utsman bin Talhah. Dan akhir sekali tuan-tuan, sebagaimana kita sebut tadi, Allah Ta'ala beri juga hidayah kepada dia setelah dia melihat keadilan Islam yang memerintahkan supaya anak kunci Kaabah itu diserahkan kepada beliau semula. Dan sampai hari ini anak kunci Kaabah itu tak ada siapa yang berani merampasnya daripada anak cucu cicit Bani Syaibah, anak cucu cicit Utsman bin Talhah. Jadi kalau tuan-tuan pergi ke Mekah, sempat jumpa dengan pemegang kunci Kaabah tu, kirim salam kat dia. Itu saya tak sempat jumpa. Itu kalau tuan-tuan dapat masuk lagi bagus. Ya, saya tak sempat masuk lagi sebab siapalah saya, insan kerdil, tak boleh masuk Kaabah. Tapi tak boleh masuk Kaabah tu tak kisah tuan-tuan, bukan isu besar sangat. Betul tak ya? Abu Jahal pun masuk Kaabah juga. Betul tak? Yang pentingnya sejauh mana kita nak beramal dengan Islam, ya, bukan isu besar sangat. Boleh masuk tak boleh masuk Kaabah ni. Tapi Nabi kita, dia dapat peluang masuk, dia semayang 2 rakaat dekat dalam tu. Jadi bila kita dapat masuk Kaabah, jangan kita fikir yang bukan-bukan. Ingat sejarah yang kita kisahkan ini. Bagaimana peristiwa dalam masuk Kaabah itu mengajar kita bahawa betapa kita mesti berlaku adil dengan semua orang. Tak kira dia Islam, tak kira dia bukan Islam. Kita tak boleh merampas hak orang. Tak kira orang itu Islam ataupun orang itu bukan Islam. Hak mesti diberikan hak. Inilah ayat yang turun kepada Nabi SAW ketika Nabi berada di dalam Kaabah. Tidak ada ayat lain melainkan ayat ini. Ya. Jadi saya dah janji tadi bahawa kuliah kita tak boleh lama-lama, sebab tuan-tuan ada 5-6 buah rumah lagi malam ni nak ziarah. Jadi kita berhenti setakat ni dulu. Ya. Jadi kalau panjang nanti sejuk pula laksa orang tu, ya. Jadi itu saja. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada. Ya Allah, terangkanlah hati kami dengan cahaya hidayah darimu, seperti mana engkau telah terangkan dunia ini dengan cahaya mataharimu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.